Semalam ada satu pengumuman yang saya rasa agak game changer in the whole thing. I consider keputusan Felda dan Tan Sri Isa Samad semalam untuk mengenepikan terus KPF dalam isu penyenaraian Felda dan menggunakan a special purpose vehicle adalah satu titik tolak yang besar yang akan I think mengubah keadaan when it comes to sokongan Felda dan juga penyenaraian ini. So maybe saya secara cepat akan go through the press release ya. Pendirian Keadilan adalah keputusan Barisan Nasional semalam yang mengenepikan terus pandangan dan penyertaan. That's important. Keputusan semalam memadamkan penyertaan, no participation whatsoever selepas ini daripada Koperasi Permodalan Felda yang mewakili kepentingan peneroka dan kaki tangan Felda. Itu bermakna proses penyenaraian Felda Global Ventures Berhad yang cuba dilakukan sekarang ini akan mengorbankan dan membelakangkan kepentingan peneroka dan kaki tangan Felda. Saya mahu beri sedikit latar belakang tentang proses penyenaraian. Sebab the listing process tu is not only is shrouded in secrecy but purposely being made complicated supaya rakyat terutamanya peneroka tak faham. And it took me a long time to understand 2-3 steps perpindahan begitu dan sebagainya. Jadi sebab itu saya nak terangkan sedikit latar belakang tentang proses penyenaraian yang cuba dibuat oleh Felda. Kerajaan Barisan Nasional memerlukan persetujuan KPF yang kini ada pegangan 51% dalam Felda Holdings Berhad. Kalau saya salah Haji boleh betulkan supaya KPF memindahkan pegangan mereka dalam Felda Holdings Berhad ini keseluruhannya kepada Felda Global Ventures Berhad. Kenapa dia buat begitu? Kerana keuntungan sebenar di dalam kumpulan Felda. Felda ni besar, ada Felda The Land Authority, ada peneroka, ada Felda Global Ventures, ada Felda Holdings. Tetapi dalam keseluruhan kumpulan Felda itu, keuntungan sebenar adalah di dalam Felda Holdings Berhad, bukannya Felda Global Ventures Berhad. Kalau saudara-saudari tengok segala laporan kewangan dan track record kedua-dua kumpulan itu, Felda Global Ventures ada about what 100 plus companies. And I got the structure here. Felda Global Ventures ada 90 company, Felda Holdings Berhad ada 47 company, tetapi yang untung adalah Felda Holding. Saya boleh tunjukkan structure lepas ini. Kalau tengok kepada keputusan kewangan terakhir misalnya 31 Disember 2010, Felda Holdings Berhad perolehan 14.9 bilion. Keuntungan sebelum cukai 760 juta. Felda Global Ventures Berhad 3.2 bilion perolehan, keuntungan sebelum cukai 366 million. Okay, we can go into details of the analysis. Some people may say profit before tax, margin semua itu berbeza, but the fact of the matter is Felda Holdings Berhad is the cash cow. It's where the money comes from, not Felda Global Ventures Berhad. Jadi kalau kita tengok keseluruhan tahun-tahun daripada 08, 09 and onwards, keuntungan sebelum cukai Felda Holdings Berhad ni is high. It's even higher than 800 million. In 2009 it's 804, in 2008 it's 890. Jadi rancangan jahat Barisan Nasional tujuannya ialah dia nak pindahkan syarikat-syarikat yang keuntungan besar ini daripada yang ada dalam Felda Holdings Berhad daripada KPF yang sekarang ini dimiliki oleh peneroka dan kaki tangan kepada Felda Global Ventures Berhad yang sekarang ini 100% is owned by Felda M3. Jika ini dibuat, suara peneroka dan kaki tangan Felda dalam keseluruhan aktiviti perniagaan dan operasi Felda akan berkurangan, terutamanya di proses akhir penyenaraian, the listing process. Dia ada 3 steps. First step is for KPF untuk pindahkan sahamnya dalam Felda Holdings Berhad kepada Felda Global Ventures. That is the one yang sekarang ini jadi tindakan mahkamah dan tak dapat. The second step
is bila dia agihkan balik the actual holding dalam Felda Global Ventures Berhad di antara KPF dengan Felda. Itu dia punya original idea. Dan ketiga, the final stage of the listing process, they will invite new investors, they will place new shares, dia akan jual yang akan menyebabkan pegangan peneroka dalam keseluruhan kumpulan tu rendah. Because they have to reduce their shares in order to bring in new investors. That's the original plan. Sebab itu kita dah buat perkiraan, kalau rancangan asal Barisan Nasional ini berlaku, yang semalam itu gagal, pegangan bersih peneroka dan kaki tangan dalam perniagaan Felda Holdings Berhad yang untung itu akan berkurangan daripada 51% sekarang. Now, peneroka dan kaki tangan adalah majority shareholder. They own 51%. After the listing with everything, we think that the best effective holding will drop to 42.7%. It's not even a majority shareholder. Ini yang saya rasa cuba dikelirukan oleh Barisan Nasional. Sebab itu dia cuba bulldoze dan percepatkan, sebab dia tidak mahu kita sampaikan dan peneroka faham selepas penyenaraian they will actually lose control of the activities and the operational Felda. Sekarang ini dia menguasainya melalui koperasi pemodalan Felda. Baik. Fortunately semalam, oleh kerana keberanian peneroka-peneroka yang 8 orang itu yang menggunakan hak mereka untuk menyekat penyerahan saham KPF di dalam Felda Holdings Berhad kepada Felda Global Ventures Berhad, dan juga selepas itu disambut oleh kenyataan mengejut Tan Sri Isa Samad bahawa kerajaan akan menubuhkan sebuah Special Purpose Vehicle SPV yang akan menolak ke tepi KPF dan dia akan gunakan SPV ini untuk teruskan juga listing. Ini menimbulkan 4 soalan yang kita nak kemukakan kepada peneroka supaya peneroka boleh faham dan juga kepada kerajaan. Pertama, jika penyenaraian Felda Global Ventures Berhad ini diteruskan tanpa melibatkan suntikan aset dari Felda Holdings Berhad. Sebab sekarang ni dia tak boleh suntik aset because of tindakan mahkamah, ada injunction. Tan Sri Isa Samad tak boleh ambil aset daripada Felda Holdings tu gabungkan dengan Felda Global Ventures Berhad. So now as it is, from my understanding so far, kalau dia nak go ahead with the listing, it will have to be based on the smaller asset base of Felda Global Ventures Berhad. If that's the case, kalau dia nak teruskan juga, maknanya the listing exercise will only yield market capitalization which is a lot less daripada apa yang diwar-warkan sekarang. They talk about 21 billion kalau disenaraikan. Berdasarkan 21 billion inilah kononnya dia kata akan ada durian runtuh yang dijanjikan kepada peneroka-peneroka, dia nak bagi 20,000, 25,000. This is the political line being taken. This is what is misleading the peneroka. But dengan tanpa penyertaan KPF dan juga Felda Holdings Berhad, maknanya asset base of Felda Global Ventures is only about 3 billion. And they will only can yield paling banyak if the price goes down 10-15% daripada IPO of that 3 billion. Jadi definitely the market capitalization of the newly listed group is a lot lower. Okay. So itu yang perlu dijawab oleh Ahmad Maslan dan Tan Sri Isa Samad lepas ni. Dia tak boleh dundang, dia tak jawab that what is the asset base yang akan listed lepas ni. Number 2 ialah, if they go ahead with that kind of asset base, seperti yang saya sebut, keuntungan dan dari penyenaraian dan dividen yang bakal diperolehi oleh peneroka pada masa akan datang adalah jauh lebih rendah dari yang disebut-sebut oleh kerajaan sekarang. It's certainly not 20,000. And I want to send this message, kawan-kawan kita akan turun ke semua Felda untuk beritahu peneroka bahawa RM20,000 yang disebut tidak mungkin berlaku dan tipu, kecuali lah dia ada silap mata yang dia buat yang kita tak tahu. Itu yang silap mata. Yang ketiga, silap mata yang dia cuba buat sekarang ialah dengan menubuhkan sebuah SPV, Special Purpose Vehicle, yang akan membelakangkan KPF
Dan ini menunjukkan sikap Barisan Nasional yang langsung tak hormat suara peneroka dan kaki tangan Felda. Yang paling kami takuti ialah apabila Tan Sri Issa Samad kata semalam, tak apalah kalau KPF buat kacau, kita akan gunakan SPV ini untuk mewakili kepentingan peneroka-peneroka. What does it mean? Maknanya, niat Barisan Nasional ialah untuk write off completely KPF, tolak KPF ke tepi, dan secara perlahan-lahan SPV inilah yang akan digunakan kononnya untuk mewakili suara peneroka. Tetapi SPV ini dikontrol sepenuhnya oleh kerajaan, oleh Barisan Nasional. So effectively, kenyataan Issa Samad semalam bermaksud selepas ini they are not willing to engage with peneroka, they will bypass and they will do whatever they can to undermine KPF. Dan sebab itulah yang keempat, kita kena berhati-hati kalau ada silap mata. Kalau dia nak listkan juga Felda Global Ventures Berhad ini and try to realise the market capitalisation that they have been talking about before, 20B, 18B. That cannot happen unless there is a backdoor injection of assets. And this is yang kita akan perhatikan dengan teliti dari segi corporate governance. Kita juga mohon Suruhanjaya Securities Commission to be very dan siasat dan semak setiap aset yang digabungkan untuk disenaraikan. Kerana kalau ada mana-mana aset yang disuntik melalui SPV ini tetapi diambil daripada Felda Holdings Berhad, maksudnya itu bertentangan dengan undang-undang dan juga keputusan mahkamah yang sekarang ini ada, dan juga mengkhianati peneroka dan kaki tangan Felda. Jadi sebab itu, kalau saya faham, sedari-sedari pun kita orang pun complicated, pening ni, banyak cerita, number and so on. The best way to do it is to call Ahmad Maslan or Tan Sri Issa Samad, to call saudara Mazlan Aliman, to call Haji Suhaimi, one of us, in a debate. Kalaulah Barisan Nasional yakin Ahmad Maslan yang buang buku jingle kita dalam tong sampah tu begitu yakin yang pendirian kita mengenai Felda ni tak betul dan boleh dibakul sampahkan, dia tak sepatutnya takut untuk hadir dalam satu, kalau tak nak panggil debat pun tak apalah, call it a forum where setiap daripada parti-parti yang berjuang untuk peneroka Felda ini boleh bentangkan kenapa contohnya keadilan berpendapat, proses penyenaraian ini akan membelakangkan kepentingan Felda. Biar Ahmad Maslan ataupun Issa Samad bentangkan dari segi nombornya, dari segi, dan biar mereka jawab daripada orang ramai dan peneroka. Jadi kita lontarkan jemputan itu kepada beliau, dan juga kita akan lanjutkan, we will extend the invitation juga kepada saudara Mazlan Aliman, dan we will go ahead with this. Sebab kalau pun mereka tidak berminat, saya pasti rakyat berminat untuk mengetahui secara terperinci proses penyenaraian, apa kesannya, apa nombornya, dan apa impak jangka panjang kepada Felda.